Sukacita dimaklumkan bahawa negeri Johor sudah beralih ke fasa 4 bawah Pelan Pemulihan Negeri bermula pada 25 Oktober 2021. Merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, dimaklumkan bahawa sekolah akan beroperasi pada 8 November 2021 pada hari Isnin bagi murid tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3. Pada 14 November 2021, pada hari Ahad, murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6. Sistem penggiliran murid akan dilaksanakan. Murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan dan kapasiti kelas dihadkan kepada 50%. Kedua-dua kumpulan ini akan bergilir-gilir untuk hadir ke sekolah mengikut minggu yang ditetapkan. Murid diminta bertanya kepada guru kelas untuk mengetahui kumpulan diri masing-masing. Hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan. Murid-murid belajar mengikut jadual kelas biasa semasa PDP bersemuka. Murid sesi pagi hadir ke sekolah sebelum pukul 7 pagi sehingga tamat persekolahan pada pukul 1 petang. Murid sesi petang hadir ke sekolah sebelum jam 12.30 tengah hari sehingga jam 6.20 petang. Murid perlu belajar di rumah mengikut jadual belajar kendiri yang dirangka oleh pihak sekolah. Guru akan menggunakan WhatsApp atau Telegram dan Google Classroom untuk mengatur tugasan. Tanggungjawab ibu bapa atau penjaga. Memastikan anak hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Memastikan anak melaksanakan tugasan atau aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan guru. Membantu anak mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesi PDPR secara sendiri bersama-sama guru ataupun arahan atau tugasan atau kerja rumah yang diberikan guru. Berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak seperti jadual waktu atau perkembangan pembelajaran. Menyokong pembelajaran anak dengan memberi motivasi. Memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Makluman penting. Semua guru, kerani, pekerja sekolah, pengawal keselamatan dan kaki tangan kantin sekolah telah menyelesaikan suntikan 2 dos vaksin COVID-19. Semua orang yang memasuki sekolah, termasuklah murid, wajib memakai pelitup muka. Pihak sekolah menggalakkan semua orang memakai 2 lapik pelitup muka. Sekiranya pakaian seragam sekolah dan kasut sekolah tidak sesuai atau tidak muat dipakai, murid dibenarkan memakai kemejati, seluar pendek paras lutut atau seluar panjang dan kasut lain. Murid tidak dibenarkan memakai singlet dan seluar atau skirt yang terlalu pendek atau mencolok mata. Murid mesti sentiasa kelihatan bersih dan kemas. Pakaian sekolah mesti diganti setiap hari. Rambut mesti dibersihkan dan disikat setiap hari. Kuku murid mesti diketip. Perkongsian makanan tidak dibenarkan. Perkongsian dan pinjaman apa-apa barang daripada kawan, termasuklah alat tulis, tidak dibenarkan. Murid dibenarkan membawa sanitasi tangan, bahan antibakteria, dan sebagainya. Pinjaman atau perkongsian barangan tersebut tidak dibenarkan kerana rakan sebaya mungkin sensitif terhadap barang-barang tersebut. Apabila murid berjalan di koridor, sila ikut laluan kiri dan sentiasa berwaspada untuk mengelakkan diri daripada mendekati orang ramai dan menjaga penjarakan sosial 1 meter. Sekiranya murid demam, selesema dan batuk di rumah, ibu bapa diminta untuk memohon cuti daripada guru kelas. Sekiranya murid sakit secara tiba-tiba atau disyaki mengalami simptom COVID-19 di sekolah, pihak sekolah akan meminta murid tersebut melakukan ujian kendiri COVID-19
saliva, di sekolah. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa hadir ke sekolah. Ibu bapa yang memandu kereta untuk menghantar anak ke sekolah, sila turunkan anak Anda di pintu B untuk mengelakkan pelanggaran dengan bas dan motosikal yang berhenti di pintu A. Murid hendaklah memakai pelitup muka sebelum masuk ke sekolah dan mencuci tangan selepas masuk ke sekolah. Jika murid sensitif dengan sanitasi tangan, sila basuh tangan dengan menggunakan air dan sabun yang disediakan di sinki, yaitu di sebelah pintu. Pihak sekolah akan membuat pemeriksaan kesihatan di pintu pagar sekolah. Sesiapa sahaja termasuklah murid yang suhu badannya melebihi 37,5 darjah Celcius atau mempunyai simptom tidak sihat tidak dibenarkan masuk ke dalam kampus sekolah. Selepas murid telah mengambil suhu badan, murid perlu merekod suhu badan sendiri pada kad suhu badan dengan pen sendiri. Murid sesi pagi terus masuk ke kelas masing-masing, manakala murid sesi petang perlu pergi ke tempat berkumpul masing-masing. Peringatan mesra untuk murid sesi pagi yang tiba di sekolah sebelum jam 6.30 pagi. Murid yang masuk sekolah dengan pintu B sila kumpul di pusat aktiviti, manakala murid yang masuk pintu A sila berkumpul di dewan. Murid tidak dibenarkan terus masuk ke kelas kerana lampu di koridor dan bilik darjah belum hidup lagi. Murid sesi petang tidak dibenarkan tiba di sekolah sebelum pukul 11.30 pagi kerana guru belum bertugas di kawasan sekolah. Bantuan tidak dapat dihulurkan serta-merta jika murid tersebut jatuh dan cedera semasa berada di sekitar sekolah tanpa disedari. Murid tahun 1 dan 2 yang tiba di sekolah selepas jam 11.30 pagi sila duduk dan kumpul di dewan sekolah. Murid tahun 3 pula berkumpul di pusat aktiviti. Murid di dalam kelas. Setelah murid sesi pagi keluar dari kelas, guru sekolah akan mensanitasikan bilik darjah sebelum murid sesi petang masuk ke dalam kelas. Selepas murid sesi petang keluar dari kelas, guru akan mensanitasikan bilik darjah untuk murid sesi pagi yang akan masuk ke kelas pada keesokan harinya. Tingkap bilik darjah mestilah selalu dibuka untuk memastikan peredaran udara adalah baik. Mengikut arahan Kementerian Pendidikan, langsir juga perlu ditanggalkan untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria. Sanitasi tangan disediakan di setiap kelas. Apabila murid masuk ke dalam kelas, murid hendaklah duduk di tempat duduk yang telah ditetapkan oleh guru. Terdapat ruang meja di antara setiap tempat duduk. Murid mesti melaporkan suhu badan mereka kepada guru untuk direkod pada waktu pertama dan selepas waktu rehat. Murid diminta mengelakkan daripada membuang sampah. Bakul sampah di dalam bilik darjah telah disimpan untuk mengelakkan pembiakan bakteria. Murid diminta membuang sampah semasa guru mengumpul sisa makanan pada waktu rehat. Jika murid tidak membuang sampah pada waktu tersebut, sila bawa sampah pulang ke rumah untuk dilupuskan. Waktu rehat. Murid tidak dibenarkan membeli makanan di kantin. Pengusaha kantin akan menghantar makanan ke kelas. Guru akan mengagihkan makanan kepada murid. Murid perlu membawa garpu dan sudu sendiri. Sila basuh garpu dan sudu yang digunakan di rumah sendiri. Selepas makan, guru akan mengutip dan membuang sampah murid ke dalam tong sampah bertutup yang disediakan di koridor. Murid harus membawa kain buruk untuk mengelap meja dan kerusi sebelum dan selepas makan. Tandas. Murid yang ingin menggunakan tandas hendaklah membawa pas sebelum keluar dari bilik darjah.
Dinding luar tandas mempunyai bilangan cangkuk yang dipaku sama dengan jumlah bilik tandas. Murid diminta menggantungkan pas mereka pada cangkuk. Jika terdapat pas gantung pada semua cangkuk, ini menunjukkan semua bilik tandas sedang digunakan oleh murid lain. Murid diminta beratur di luar lorong dengan tertib dan menjaga penjarakan sosial. Murid perlu mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Selepas memulangkan pas kepada guru, murid juga perlu menggunakan sanitasi tangan untuk mencuci tangan. Waktu pulang sekolah. Murid yang menaiki bas keluar dari pintu A tidak dibenarkan berkeliaran di luar kawasan sekolah. Pada hari pertama dan kedua pembukaan sekolah, murid sesi petang mungkin tidak mengenali atau mengecam bas. Oleh itu, mereka akan beratur di dewan sebelum menaiki bas. Murid yang berjalan kaki balik ke rumah perlu tunggu sehingga semua bas sudah beredar, barulah dibenarkan keluar dari pintu A dan mengikuti ibu bapa pulang ke rumah. Jadi kemalangan yang tidak diingini dapat dielakkan. Murid yang menaiki kereta upahan penjaga, sila beratur di kampus sekolah dengan mengikuti nombor plat pendaftaran kereta. Kemudian, ikut arahan guru dan beratur keluar dari pintu B atau C sekolah dengan mengikut pemandu masing-masing. Murid yang berjalan kaki pulang dari pintu B juga hendaklah beratur di belakang pintu B. Murid yang berjalan kaki dibenarkan pulang rumah dengan temanan ibu bapa. Murid yang pulang rumah dengan menaiki kereta ibu bapa atau saudara mara perlu menunggu di tempat letak kereta berbumbung. Semua ibu bapa atau saudara mara hanya dibenarkan beratur dengan kereta sahaja. Ibu bapa tidak dibenarkan berkumpul di pintu dan membawa anak-anak mereka menaiki kereta. Ini untuk mengelakkan perhimpunan orang ramai. Ini untuk mengelakkan perhimpunan orang ramai. Ibu bapa diminta untuk menggunakan sehelai kertas putih bersaiz A3 untuk menulis nama dan kelas anak anda dan meletakkan di depan cermin. Murid juga mesti ingat nombor plat kereta ibu bapa. Murid juga diminta untuk menulis nombor plat ibu bapa mereka pada kad kecil dan disimpan di dalam beg sekolah atau poket mereka. Murid yang terlupa nombor plat kereta masih boleh membuat rujukan dengan senangnya. Murid diminta dengar dengan teliti dan bergerak ke pintu 1 atau 2 dengan cepat semasa guru membaca nombor plat kereta, nama, kelas murid, dan nombor pintu. Jika ibu bapa tidak membenarkan anak hadir ke sekolah atas kebimbangan, sila hantar surat mohon cuti kepada guru kelas. Maklumat lain. Percutian akhir tahun 2021 jatuh pada 10 Disember 2021 hingga 1 Januari 2022. Mengikut arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, semua murid akan kekal belajar di dalam kelas asal berdasarkan tahun 2021 selama 2 bulan. Persekolahan baharu akan bermula pada bulan Mac tahun 2022. Murid tahun 6 yang dilahirkan pada tahun 2009 akan mula belajar di sekolah menengah pada bulan Mac 2022. Murid tahun 1 yang dilahirkan pada tahun 2015 akan mula belajar di sekolah rendah pada Mac 2022. Ibu bapa dan murid diminta membaca notis dengan teliti, memahami maklumat pembukaan sekolah semula. Murid-murid dijemput belajar semula di sekolah.
Terima kasih.